Apa khabar semua? Antara persoalan besar yang selalu bermain di fikiran orang bila dia tengok F1, apa akan jadi kalau kita masukkan enjin F1 tu dekat dalam kereta? Maksud saya kereta biasalah. Inilah sebenarnya target tim Mercedes AMG 1 ni. Dan akhirnya selepas 5 tahun sejak 2017 lagi, akhirnya jadi juga kereta ni. Jadi dalam video ni kita nak tengok apa yang susah sangat nak masukkan enjin F1 dalam kereta biasa ni. Apa pula yang best sangat pasal AMG 1 ni, dan apakah satu benda yang saya rasa tak berapa best pasal kereta ni? Jom kita tengok. Kereta AMG 1 ni development dia dah start pada tahun 2017 lagi. Tapi akhirnya selepas 5 tahun diorang godek-godek kereta ni, akhirnya siap juga. Dan yang bestnya, kereta ni harga dia lebih kurang 10 juta ringgit, tak termasuk teks, dan dibuat dalam 250 saja. Tapi semua dah sold out. Jadi 2.5 bilion ringgit Mercedes boleh jual macam tu saja. Korang rasa ada tak orang Malaysia yang beli kereta ni? Ingatkan harga 10 juta ringgit tu mahal sangat, tapi rupanya ada je orang yang mampu beli dalam dunia ni. Ramai pula tu. Dan salah satunya Nico Rosberg, iaitu ex-F1 champion. Dan mungkin Lewis Hamilton pun beli sebab dia pun ada main peranan juga masa dia orang develop kereta ni. Tapi development dia punyalah lama, sampaikan sebelum ni pun saya dah buat video pasal kereta ni. Dan dalam video tu saya pun tak pasti masa tu boleh siap ke tidak kereta ni. Tapi apa yang susah sangat nak buat kereta ni kan? Ambil je enjin F1 tu, masukkan je lah dalam hood kereta tu. Lepas tu connect dengan gearbox. Siap lah kan? Masalahnya, kalau korang perasan, nak operate kereta F1 yang sebenar ni bukannya senang tau. Nak start enjin tu pun nak kena ada satu tim untuk support kereta tu, baru boleh start. Disebabkan tolerance kereta F1 ni dia sangat ketat, enjin tu sebenarnya dia freeze waktu dia tengah sejuk. Memang tak boleh nak pusing sebab piston tu rapat sangat dengan silinder. Jadi sebelum nak start, engineer kena lalukan dulu air panas dekat keliling enjin ni, barulah piston tu boleh bergerak. Kemudian memang banyaklah SOP dia, dan memang memerlukan coordination antara driver dengan orang yang nak crank kereta ni, barulah boleh start. Kalau driver sorang-sorang memang tak boleh start. Lepas tu bila dah start pula, bukan boleh jalan macam tu je. Nak kena pastikan enjin tu steady dulu, duduk betul-betul dalam operating temperature dia, baru boleh jalan. Lepas tu dah jalan pun ada satu tim lain di mana engineer akan monitor segala sensor yang ada dalam kereta tu. Kalau panas sangat enjin tu, tak boleh lah nak push sangat atas track, kena drive slow sikit. Bila dah habis racing pula, tak boleh nak matikan enjin tu terus, nanti overheat pula enjin tu, rosak pula kan. Jadi pendek kata, nak operate sebuah kereta F1 ni memang perlukan satu tim. Kiranya kalau kita nak masukkan enjin F1 ni dalam kereta kita, tak cukup kalau setakat beli enjin je, kena beli satu tim F1 tu. Jadi inilah cabaran AMG masa diorang nak buat kereta AMG 1 ni. Macam mana nak buat kereta yang guna enjin F1 tapi kita tak perlulah sampai satu tim untuk start benda ni. Jadi maknanya semua control system dalam kereta ni kena berfungsi seolah-olah ada satu tim yang jaga kereta ni. Even idling speed pun nak kena ubah sebab kereta F1 ni enjin dia idle dekat RPM yang sangat tinggi. Takkanlah kita start je terus dia idle dekat 5000 RPM kan? Mengamuklah jiran sebelah rumah nanti. Tapi nak ubah idling speed ni bukan senang pula sebab enjin ni memang diorang design untuk idle tinggi macam tu. Bila dah masuk dalam road car, entah macam mana diorang boleh kurangkan idling speed ni pada 1000 RPM lebih saja. Still agak tinggi dari kereta biasa, tapi okey lah tu daripada idle dekat 5000 RPM kan. Lepas tu kalau korang nak tahu, enjin F1 sekarang kapasiti dia 1.6 liter saja tau. Memang tak besar enjin ni. Even kereta korang pun mungkin ada yang sampai 2 liter, 2.5 liter, lagi besar dari enjin F1. Jadi enjin F1 ni sebab dia kecil, memang nak kena ada turbo lah, baru power dia boleh naik. Lepas tu kalau dalam enjin F1 sebenar, akan ada energy recovery system, dan ada elektrik motor dan juga bateri untuk bagi extra power bila driver nak. Kiranya engineer Mercedes ni, cabaran dia lagi satu, dia bukan setakat nak kena masukkan enjin je dalam kereta ni, tapi semua sistem-sistem yang lain ni pun nak kena sumbat sekali. Contohnya macam battery pack, lepas tu elektrik motor, dan even turbo charger dia pun ada satu elektrik motor kecil yang akan spoolkan assembly tu supaya driver tak rasa langsung turbo lag. Respons pun makin mantap lah. Lepas tu dekat body kereta ni sendiri adalah elemen-elemen yang kita biasa nampak dekat kereta F1. Contohnya macam drag reduction system, DRS. DRS ni kalau dekat track, F1 driver akan activate dekat straight line. Apa yang akan berlaku adalah ada satu flap dekat rear wing tu, dia akan terbuka dan air
airflow pattern dekat belakang tu akan berubah. Kesannya downforce akan kurang, drag pun kurang dan kereta akan dapat pergi laju gila lah waktu straight. Tapi bila dah sampai dekat corner, driver nak kena tutup balik lah DRS flap ni sebab nakkan downforce tadi untuk masuk corner. Jadi bila driver brake je untuk corner, DRS ni akan tutup secara automatik. Kemudian dekat bahagian tayar tu, diorang study dan katanya dekat high speed, angin dekat atas tayar depan tu dia jadi huru-hara sampai boleh hilang downforce. Jadi diorang buatkan flap juga dekat atas tayar tu dah macam insang ikan untuk channelkan udara ni keluar dari tempat tayar tu. Kenapa yang diorang concern sangat pasal downforce ni? Sebabnya adalah kereta ni total output dia akan keluarkan power lebih kurang sebanyak 1100 horsepower. Dan nak handle horsepower sebanyak ni bukan satu benda yang mudah lah. Kalau tak cukup downforce ni memang senang-senang je terbabas dekat corner. Tapi kalau ikutkan dalam supercar dengan hypercar punya market ni, 1000 horsepower tu taklah banyak mana, betul tak? Tapi sebelum anda compare dengan kereta yang ada 1500, 2000 horsepower, anda kena faham yang enjin dekat kereta ni 1.6 liter saja. Memang sangat impresif lah enjin sebesar ni, tapi dapat produce power output yang gila macam ni. Of course lah, ini total power, termasuk dengan power yang ada dalam battery pack. Dan sebut pasal battery pack, sebabkan kereta ni ada electric motor, jadi boleh juga kalau kita nak operate kereta ni dalam mode fully electric. Tapi range dia tak banyak lah, dalam 25 km macam tu je. Cukup lah kalau setakat nak keluar rumah pagi-pagi, kalau tak nak bagi jiran kita terkejut. Tapi walaupun range dia pendek, guna battery power pun kereta ni dah boleh pergi laju gila dah. Tapi orang yang beli kereta ni mestilah dia nak feel engine F1 tu, mesti dia akan on jugalah engine dia, tak cukup dengan bateri saja. Lagi satu yang pelik sikit dekat dalam kereta ni, seat kita tu sebenarnya tak boleh gerak tau, dia dah fix dekat situ. Jadi yang kita boleh gerakkan adalah steering tu dan pedal minyak ataupun kita boleh gerakkan ke depan, ke belakang. Pelik tak? Saya pun tak pernah lagi tengok kereta yang pedal dia boleh gerak depan belakang. Biasanya orang gerakkan kerusi tu, betul tak? Jadi kereta ni sekarang sedang dalam production stage dan first customer dijangka akan dapat kereta dalam hujung tahun 2022. Mungkin masa itulah baru kita dapat tengok video-video yang lagi banyak pasal kereta ni. Lagi best kalau ada orang launch 0 to 100 ke, drag race dengan Bugatti Veyron ke, mesti syok lah tengok. Cuma ada satu benda je yang saya tak berapa minat, ataupun sebenarnya saya risau sikit lah dekat bakal pemilik kereta ni, dan benda ni adalah maintenance kereta ni. Sebab kalau kereta F1 yang sebenar, enjin tu confirm rosak punya dan diorang akan tukar power unit yang baru. Jadi kalau owner jenis pergi track, lepas tu memang dia lenjan kau-kau kereta ni, adakah enjin ni boleh bertahan atau dia akan kena tukar enjin ni terus? Jadi dari segi maintenance tu je lah yang tak berapa minat. Tapi kalau dia boleh beli kereta 10 juta, mungkin tak ada masalah kot nak tukar enjin RM1 juta. Jadi walaupun kereta ni mahal, tapi kalau korang subscribe, free je. Jemput tonton banyak lagi video menarik dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.